Okey, baik. Kita akan buat hari ni. Sekejap, saya tak tengok kamera selalu ni sebab kamera duduk atas tau. Okey. Harap masih mengekalkan communication dengan awak. Eye contact. Eye contact. Okey, so hari ni kita akan buat revision sikit level 3. Level 2. Sebab awak kelas level 3 kan. So kita buat revision sikit chapter level 2 punya. Okay, and then Lasha nak tanya. Izzaz dah masuk. Assalamualaikum Izzaz. Lama tak jumpa. Kelas lepas grup mana tak Izzaz ni? Grup L kot? Ke G? Ke O? Tak ingat. Okay. Lausha nak tanya. Yang Lausha upload dekat OL tu dah tengok ke belum? And then bagi siapa yang dah tengok, Lausha nak tanya. Ada masalah tak? Maybe dah tengok, video dia tak tersekat-sekat ada ke? Okay ke Wahidah? Okey. Sharifah. Okay. Tak tersekat videonya? Tak ada, tersekat sebab internet saya je. Oh ya, internet. Balik okey dah. Okay, so bagi sesiapa yang tak tengok lagi, maybe Lausha terangkan sikit mana yang dah tengok dah tu, it's okay. Lausha terangkan sedikit tentang assessment secara ringkas sahaja. Lepas tu baru kita sambung revision bab yang kedua. Sebab dalam video tu Lausha dah revision bab yang pertama kan. So jadi kita sambung bab yang kedua. So this is your course assessment details. Kalau tak sempat salin ke, kalau tak nak salin ke, boleh rujuk dekat OL online learning. Lausha dah upload. Okay, before that Lausha nak record dahulu. Okay, so this is markah-markah untuk you punya coursework lah Ada presentation 20%, quiz 20%, ada oral interview, portfolio, listening test dengan reading. Okay, awak boleh tengoklah setiap percentage every quiz, oral interview dan sebagainya. Okay, kita tengok satu persatu. Presentation ni 20 markah. Tak ada 20 markah, 20%. 20%. So, apa yang awak kena buat macam semester yang lepas, awak dikendaki merekod satu video menggunakan perkataan dan juga vocabulary yang awak dah belajar dalam modul. Okay, tak kisahlah modul 1 ke, modul 2 atau modul 3, as long as ada dalam modul 1, 2, 3, awak boleh guna. Okay, selain daripada modul 1, 2, 3, awak tak dibenarkan guna. So, siapa yang Google Translate ke, okay, kalau Lausha dapati perkataan tu tak ada dalam modul, so saya akan potong markah. Sebab dia punya requirement dia memang macam tu. Tak dibenarkan menggunakan perkataan yang tidak ada dalam modul. Okay, this one awak akan submit pada minggu yang terakhir iaitu minggu yang ke-14 bersamaan dengan 20 hari bulan 1, 2022. 20 Januari 2022. So lambat lagi kan? So relax dulu. Dah habis belajar semua nanti baru awak buat video ni. Okay, next one kita ada quiz. Quiz ni terbagi kepada dua. Quiz 1 and quiz 2. Quiz 1 ni awak akan buat bila awak dah habis belajar 4 chapters dalam modul. So sekarang kita tak belajar lagi chapter 1, 2, 3 and 4. So tak buat lagi lah Nanti bila dah habis belajar 1 sampai 4 baru kita buat quiz 1. Quiz 1 ni 10%. Kita akan buat pada minggu yang ke-8. Okay, quiz 2 pula 10% juga. But this one kita akan buat bila awak dah habis belajar semua chapter dalam modul. Okay, kita akan buat pada minggu yang ke-13. Okay, total kita ada 14 minggu. So this one adalah minggu second last lah. Right? Okay, next one kita ada oral interview ataupun oral test. Oral test ni awak dikendaki menjawab 10 soalan daripada saya. Okay, so this one kita akan buat one to one. Seorang masuk ke dalam webex saya and then jawab 10 soalan. Okay, oral test kita akan buat pada minggu ke-13 dan ke-14. So, nama siapa yang duduk atas akan buat oral test ni pada minggu yang ke-13. Okay, siapa yang nama dekat bawah-bawah akan buat pada minggu yang ke-14. Okay, nanti Lausha akan update balik siapa yang buat minggu yang ke-13, siapa yang buat pada minggu yang ke-14. Okay, oral test ni kita akan buat sama dengan reading test. Hari yang sama. So, kalau giliran awak pada minggu yang ke-13, hari yang sama juga awak akan buat reading test. So, flow-nya awak akan jawab dahulu 10 soalan. Oral test ni dah habis jawab 10 soalan, awak dikendaki membaca 10 ayat. 10 ayat ni ada pinyin dan akan termasuk juga dengan Chinese character. So, pastikan awak
menyebut perkataan dengan betul, pronunciation yang betul, nada yang betul, dan pastikan awak boleh membaca Chinese character yang ada dalam ayat tersebut. So seandainya awak boleh baca pinyin saja tapi tak boleh baca Chinese character, akan tolak 1 markah. Tapi kalau awak boleh baca pinyin dan boleh baca Chinese character, akan dapat 2 markah. Full marks untuk 1 ayat. So 2 darab 10, 20 markah untuk reading test. Okay, 20 markah itu bersamaan dengan 10%. Okay. So oral dengan reading ni buat sekali hari yang sama. Okay, next one kita tengok portfolio. Portfolio terbagi kepada 2, portfolio 1 and portfolio 2. Portfolio 1 awak perlu make sentence. Okay, buat ayat menggunakan perkataan yang terpilih sahaja dari setiap bab. Okay, setiap chapter. Okay, so bila awak dah habis belajar chapter 1 and chapter 2, awak akan buat make sentence 1. Dah habis belajar chapter 3 and 4, awak akan buat make sentence 2. Okay, and then bila dah habis belajar chapter 5 dan 6, awak akan buat make sentence 3. So kita akan bahagi ada 3 make sentence. So awak kena submit 3 kali lah untuk make sentence ni. Okay, and then kita ada juga writing Chinese character Hanzi. Ini pun daripada perkataan yang terpilih juga dari setiap chapter. Okay, this one submit pada minggu yang ke-10. Minggu yang ke-10, lambat lagi kan? Tapi saya advance, saya nasihatkan untuk awak buat siap-siap. Kalau free kan, awal-awal ni kan macam tak ada assignment sangat kan, boleh buat dah lah. Okay. Untuk Chinese character ni. Chinese character ni awak kena hantar pada 25 Disember 2021. 25 Disember 2021. Christmas. Hari Christmas ni awak kena hantar Chinese character ni. Okay. Next one kita tengok, ada satu lagi, listening test. Okay, ujian pendengaran 15%. Okay, dibuat secara individual. Kalau awak perasan semua assignment ni semua dibuat secara individual. Tak ada berkumpulan. So untuk listening test ni awak dikehendaki menjawab listening test ni apabila anda telah habis belajar semua chapters. So kita akan jawab listening test ni pada minggu yang ke-13 melalui Google Form. Nanti Lausha akan hantar link Google Form ni dalam grup WhatsApp, and then awak jawab lah bila melalui link tu. Okay, so pastikan you all semua dah masuk dalam grup WhatsApp. Okay, itu sahaja untuk assessment. Now kita tengok sedikit untuk make sentence. Make sentence ni macam Lausha cerita tadi, dia terbagi pada 3. This one is make sentence 1. Okay, make sentence 1 awak hanya perlu construct 6 ayat sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sentences only. So in this box, you have to write the Chinese character, and then yang sebelah sini pula tuliskan ayat. Okay. Okay, manakan awak sekarang dah level 3. So requirement untuk level 3 pun dah berubah. Okay, untuk level 3 sekurang-kurangnya at least 7 perkataan, 7 patah perkataan dalam satu ayat. Okay, kalau buat ayat pendek 5 perkataan saja dikira salah. Lausha akan tolak markah. Okay, pastikan 7 dan lebih. Okay, and then kat sini pun dia cakap dalam satu ayat yang awak construct tu, okay, dalam contoh ayat yang pertama ni, awak tak boleh letak titik kat tengah-tengah, dia sambung buat titik yang kedua pula. So dia akan jadi 2 ayat. Contoh kat sini kan, ni hao, letak titik. So bila ada titik ni dikira satu ayat dah. Okay, sebabkan pendek sangat kan ni hao ni, and then awak tambah lagi, 今天你要去哪里? Tanda soal. So dah jadi 2 ayat. Hello, hari ni nak pergi mana? So jadi 2 ayat. So kalau 2 ayat ni dikira salah. Hanya 1 ayat saja dibenarkan untuk satu perkataan ni. Okay, only 1 sentence for each word. So ini saya. Ada yang salah ke betul? Maksudnya buat 2-3 pilihan lah macam tu. Tak boleh, 1 ayat saja. Sebab nanti saya nak bagi markah pun tak tahu kalau ada ayat yang betul, ada yang salah kan. Terus, tak boleh, 1 je. 1 saja. Okay, 1 ayat saja untuk satu perkataan. Okay. And then this one tak dibenarkan menggunakan perkataan yang tak ada dalam modul. Okay, macam Lausha cakap tadi, sebabkan awak level 3 kan, so tak boleh guna untuk 1, 2 and 3.
di luar daripada modul 1, modul 2 and modul 3 tak dibenarkan. Okay, maybe contohlah awak ada kawan Cina kan, awak minta dia construct ayat untuk awak kan, ataupun tolong check ke, and then dia betulkan ayat awak, dia bagi perkataan yang tak ada dalam modul. Okay, dikira salah. Ataupun awak Google Translate ke, and then ayat yang Google Translate bagi kat awak tu pun dia tak ada dalam modul, dikira salah juga. So even if awak nak Google Translate ke apa, pastikan perkataan yang dia bagi kat awak tu ada dalam modul. Okay, tapi saya memang tidak menasihatkan awak Google Translate lah, sebab Google Translate ni dia juga boleh menyesatkan. Sometimes ayat tu jadi tunggang terbalik. So better rujuk modul awak lah Okay, so untuk this one ada 6 ayat. 6 darab 2, kalau awak betul awak akan dapat 2 markah untuk satu ayat. So 6 darab 2 dapat 12 markah. Okay. Okay, next one kita ada make sentence 2. Make sentence 2 tadi kalau make sentence 1 6 ayat saja. Sekarang make sentence 2 9 ayat. Okay, so 9 darab 2 18. Alright. Make sentence 3 pula jadi 10. Okay, 10 darab 2 20. So 20 markah untuk make sentence 3. Okay, and then total semua make sentence 1, 2 and 3 total markahnya adalah 50. Requirement tetap sama. Okay, sekurang-kurangnya 7 perkataan, tak boleh ada 2 ayat. And then tak boleh guna perkataan yang tak ada dalam modul. Okay, yang ni pun awak boleh download lah ada dekat online learning saya dah upload. Kalau tak ada printer boleh tulis atas kertas. Kertas kosong ke, kertas bergaris ke, tapi pastikan tulis dengan jelas lah Bila awak nak scan pun pastikan awak scan dekat tempat yang bercahaya lah. Sebab ada orang hantar dekat Laosia dalam keadaan yang gelap lah, so tak nampak apa yang dia tulis tu. Maybe dia lupa buka lampu ke apa kan. So memang tak nampak ayat dia tu. Okay, tulisan pun pastikan tulisan yang cantik dan kemas lah. Tak ada cantik tapi macam yang penting kemas. Okay, sebab Laotian nak, kalau boleh nak nampak dengan jelas lah mana huruf kecil, mana huruf besar. Put on word, snap and put on word. Maksudnya awak letak dekat words boleh je tapi sebelum ni tak boleh. Awak kena letak, pastikan awak save dalam bentuk PDF. Kalau awak letak dalam words pun, pastikan lepas tu awak save dalam bentuk PDF. Sebab kalau buka, hantar kat saya dalam bentuk Word, saya tak nak buka file tersebut. Ya. Okay. Kebanyakan student dia pakai cam scanner. Nanti awak boleh download yang tu. Hantar dalam bentuk PDF. Okay. Jadi saya. Kalau yang ni hao tadi tu, kalau ni hao kita koma, lepas tu sambung jintia niyau kunali tu jadi satu ayat ke tak? Yes, satu ayat. Kalau koma tak apa. Kalau titik tak boleh. Sebab bila dah titik dia jadi satu ayat dah. Koma dibenarkan. Ni hao, koma, jintia niyau cu nali. So kalau awak koma, jintia ni kena huruf kecil. Okay. Sebab huruf besar ni bila dia mula ayat kan. Bila dia dah selepas koma, jadi huruf kecil lah. Okay. Okay. So kalau ayat tu ayat soalan, pastikan awak letak kata tanda soal kat belakang tu. Okay, kalau soalan. Sebab sini kan, cu nali pergi mana? Soalan kan letak tanda soal. Kalau ayat statement, letak titik. And then permulaan ayat sentiasa huruf besar, nama orang pun huruf besar, nama tempat huruf besar. Contohnya Malaysia, Befang Tashue huruf besar. Okay, and then kata nama khas dikira satu perkataan saja. Contohnya Malaysia, Befang Tashue, walaupun dalam modul tu dia 3 perkataan kan. Malaysia 1, Befang 1, Tashue 1 kan. Tapi kalau nama khas kat sini dalam modul ni dia dikira satu. Okay. Kalau Jilongpo kira 1. Changlun kira 1. So kalau nanti awak nak tulis ayat menggunakan Malaysia Befang Tashue tu, pastikan lagi panjang lah. Sebab dia bukan 3, dia 1 saja. Okay, next one kita tengok Hanzi. Hanzi ni awak boleh print yang ni, yang ni tulis. Yang nak kena hantar dekat Laotian ni yang ni. Okay, tulis pinyin dan tulis maksud. Maksud ni BM boleh, BI pun boleh. Mana yang awak selesa. Kalau suka BM, tulislah BM. Kalau awak prefer bahasa Inggeris, tulis bahasa Inggeris. Tu kei, tulis dua-dua pun boleh. Okay, kalau awak tengok sini, total ada 7 muka surat. Tengok ada 7 muka surat. So bagi Laotian macam banyak lah. Tak tahulah kalau you all rasa sedikit. Laotian yang selalu tulis Hanzi pun rasa macam banyak. Okay, bagi you all yang jarang-jarang tulis Hanzi,
Maybe boleh sehari satu muka surat ke kan. Buat sikit-sikit. Lama-lama jadi jadi bukit. Lama-lama habis lah. Okay. Okay, this one adalah you punya guidance. You punya guide lah kalau tak tahu nak tulis macam mana kan, boleh rujuk yang ni. Yang ni tak perlu hantar dekat Laosia. This one is for you. Okay, pastikan tulis dengan lengkap lah sampai jadi macam ni. Sampai sempurna kejadiannya. Okay, kalau tulis 2 kotak macam ni je, tak lengkap lagi. Sampai step yang terakhir. Baru dikira betul. Okay. And then untuk pingin pun pastikan tulis pingin dengan betul macam nada semua tu kan. This one nada yang ketiga, gay, nada yang ketiga kan. Sekejap, show atas. Contoh nada yang pertama, this one. Pingin dia G-E-I, nada yang ketiga. Okay, kalau dalam buku tu tulis nada ketiga, ikut nada yang ketiga. Kalau tulis nada pertama, tulis nada pertama. Okay, sebab ada student yang ditolak markahnya sebab nadanya salah. Okay, always check with your module. Okay, itu sahaja assessment yang penting lah. Okay, ada soalan tak? Untuk make sentence ni, perkataan apa yang awak nak kena buat ayat ni, nanti Laosia akan update balik bila kita dah mula belajar. Dah habis chapter 1 and chapter 2, nanti Laosia akan update. Okay, you all kena buat ayat berdasarkan perkataan apa. Nanti Laosia akan update from time to time. Okay, ada soalan? 你们有问题吗？ Tak ada? 没有, okay. Baik, kalau tak ada, kita sama revision sedikit. Kita tengoklah sempat satu bab atau 2 bab. And then we end our class. Tak banyak pun untuk hari ni. Okay, siapa yang ada modul level 2 boleh buka. Kita tengok bab yang kedua iaitu gansiet. Gansiet, berterima kasih. Okay, siapa yang dah buka tu boleh buka buku muka surat 12. Kita tengok shengsi. Shengsi. Baik, Laosia akan bacakan dia punya shengsi. Kat rumah masing-masing boleh cuba ikut sebutan dia macam mana. Dan boleh juga sambil-sambil Laosia baca tu, awak tengok maksud dia. Okay, recall balik apa maksud dia. Maybe ada yang terlupa kan. Cuti Sam. Okay, kita tengok sama-sama. Nombor 1. Gansiet. Gansiet. Zhao. Zhao. Jiao. Jiao. 报告，报告，最近，最近，可以，可以，帮助，帮助，帮，帮ni maybe tak ada dalam modul awak sebab yang Laosia tunjuk dekat skrin ni ialah updated version. Okay, kalau tak ada dalam modul tu boleh tambah lah info tambahan. Okay, next one. 带介绍家地方安排满意打算见 Okay, kita tengok satu persatu. Perkataan yang pertama iaitu gansiet. Gansiet maksudnya berterima kasih. Okay, berterima kasih ataupun thankful. Awak berterima kasih terhadap pertolongan seseorang. Okay, untuk gansiet ni, kalau awak nak bercakap, awak sangat berterima kasih terhadap seseorang sebab dia tolong awak. You can buat ayat, 我很感谢我的妈妈. Saya sangat berterima kasih kepada ibu saya. Sebab mak tolong kita macam-macam kan. Ayah juga. Mak ayah kita. 我很感谢我的妈妈. Okay. Kat sini awak tak boleh letak 谢谢. 我很谢谢我的妈妈. Okay. Sebab 谢谢itu adalah terima kasih. Okay. Terima kasih. 感谢 adalah berterima kasih. Okay. 谢谢ni kita akan guna bila awak cakap depan-depan. Okay. Contohnya awak cakap kat mak. Mama, 谢谢. Ibu, 谢谢. Ibu, terima kasih. 谢谢ni adalah terima kasih. Thank you. But 感谢 adalah berterima kasih. Thankful. Awak berterima kasih atas seseorang sebab dia tolong awak.
Mama, 谢谢. This one bila awak cakap depan-depan dengan dia. Okay, 下一个找maksudnya mencari. Okay, so untuk 找 ni awak boleh plus dengan benda. Awak cari benda apa? Boleh juga plus dengan orang. Awak cari siapa? Okay, contoh benda apa yang awak dah belajar sebelum ni? 找手机 telefon bimbit. Mencari telefon bimbit. Cari handphone. Maybe salah letak ke kan? Tadi tengah scroll IG dekat dalam bilik kan. Lepas tu tertidur. Lepas tu cari tak jumpa. Tak tahu letak mana. So, awak boleh cari handphone awak. 找手机. 我要找我的手机. Okay, apa lagi? 找电脑. 电脑, laptop, komputer. Mencari laptop, mencari komputer. Okay. 找华语书. Mencari buku bahasa Mandarin. 找衣服. Mencari baju. Awak nak keluar kan? Cari baju. Nak pakai baju apa? Tu pun baju awak yang awak suka tu tak tahu letak kat mana. Kena cari. 找衣服. Okay, so this is senarai benda yang awak cari. Okay. Awak cari apa? 找什么? 你们在找什么? Awak sedang cari apa? 我在找手机. 我在找电脑. 我在找华语书. 我在找衣服. This is the object. Okay, selain itu juga, selain benda objek, awak boleh letak orang. Awak cari siapa? 找朋友. Cari kawan. 我在找我的朋友. Saya sedang mencari saya punya kawan. Tak tahulah tadi ada kat sini, sekarang dah tak ada. Okay, 我在找我的朋友. Contohlah kan, ada orang tanya, ni 在找谁? 你找谁? 你找谁? 谁 maksudnya siapa? Awak cari siapa? Awak kata, 我在找我的朋友. Saya sedang mencari kawan saya. Okay, cari siapa lagi? Cari cikgu. 找老师. 找老师, cari cikgu. Maybe awak nak tanya soalan ke apa kan? So, awak cari cikgu. Awak pergi ke office dia, cari cikgu. 找妈妈. Cari ibu. Nanti balik rumah, tengok-tengok mak tak ada. Cari dalam bilik tak ada. Kat dapur pun tak ada. Ruang tamu pun tak ada. Tak tahu mak pergi mana. Okay. Saya ni men, 找你们的妈妈. Okay, rupanya dia pergi pasar raya beli barang nak masak kan. So, dia tak ada kat rumah. Dia keluar. Right, so 找 boleh cari orang, boleh tambah dengan orang, boleh juga tambah dengan objek. Okay, 下一个 交. 交 maksudnya menghantar. Tapi dia bukan hantar seseorang, hantar orang ke, ataupun hantar pizza ke, hantar barang ke, tidak. 交 ni merujuk kepada submit. Bila awak nak submit apa-apa dokumen. Menghantar apa-apa dokumen. Okay, ataupun macam kertas ke paper ke kan. Ataupun homework. Submit homework, assignment boleh. Okay. So awak boleh letak 交作业. 作业 adalah kerja rumah, homework, assignment. 交报告, laporan. Something yang berbentuk dokumen, paper dan sebagainya lah macam 作业 dan juga 报告. Laporan dan juga assignment. Okay, next one. Laporan. Laporan awak boleh cakap apa? Menulis laporan. 写报告. 写报告. Menulis laporan. Contoh lalu tanya, you all tengah buat apa? 我在写报告. Saya sedang menulis laporan. Kenapa awak tulis laporan? Sebab esok dah kena hantar dah. 因为明天要交报告. 明天要交报告. Esok dah nak kena hantar laporan tu. So hari ni dah kena tulis. Esok dah nak kena submit. Okay, 下一个. Lalu tak sentuh semua, just yang penting-penting sahaja. Kita tengok perkataan 帮助 dan juga 帮. Okay, dalam modul awak, modul lama, dia hanya ada perkataan 帮助, tak ada perkataan 帮. Apa beza 帮助 dengan 帮 kalau awak tengok dekat bahagian bahasa Inggeris ni ataupun bahasa Melayu, dia dah translate dari segi maksud secara literal. Okay? Dekat 帮助, dia boleh jadi verb, dia juga boleh jadi noun. Okay? So bila jadi verb, kita translate sebagai membantu, menolong. Okay? Tetapi bila dia menjadi noun dalam bahasa Melayu, kita translate sebagai bantuan ataupun pertolongan. Bantuan.
Tetapi pang hanya boleh menjadi verb sahaja, kata kerja, iaitu membantu. So katakanlah awak nak cakap, awak nak buat ayat, seseorang, orang A membantu orang B. Okay, contoh orang A-nya, A bantu B. So kat sini kita ada bantu, membantu. Membantu ialah verb, kata kerja. Okay, A helps B. So A katakanlah Li Lao Shi. Li Lao Shi membantu saya menulis karakter Cina. Pang boleh, pang cu pun boleh. Sebab di sini adalah verb. So boleh pilih. Dua-dua betul. Li Lao Shi pang wo xie han zi. Li Lao Shi pang ju wo xie han zi. Ya, awak guna mana-mana pun dikira betul. Sebab dia adalah verb. Pang ju boleh jadi verb. Pang pun boleh jadi verb. Tak ada masalah. Okey. Tetapi kalau awak nak cakap bantuan pertolongan. Contohlah saya cakap, terima kasih atas bantuan awak. Thanks for your help. Terima kasih atas pertolongan awak. So dekat sini bantuan ialah noun, kata kerja. So bila noun, awak tak boleh guna pang. Sebab pang hanya boleh verb. Awak boleh guna pang ju sahaja. Okay. So ayat ni bila awak nak buat, 谢谢你的帮助. 谢谢你的帮助. Terima kasih atas pertolongan awak. Kalau awak buat ayat, 谢谢你的帮 dikira salah. 谢谢你的帮 ayat yang salah. Okey, sebab pang itu adalah verb, kata kerja, bukan pertolongan. Dia adalah membantu. Terima kasih atas membantu, tak boleh. Terima kasih atas bantuan awak. Okey. So itu adalah bezanya pang dengan pangcu bila nak guna. Okay, next one kita tengok perkataan tie. Tie kat sini maksudnya membawa. Ataupun bahasa Inggerisnya ada bring and carry. So after tie you can add with barang. Awak bawa barang apa? Okay, ataupun awak boleh juga tambah dengan orang. Awak bawa siapa? Okay, kita tengok contoh tie plus dengan objek. Barang apa? Okay, contoh awak pergi sekolah, awak pergi ke universiti, pergi ke kelas, awak mesti bawa apa bersama awak? Bawa buku kan sebab nak belajar. Okay, 我带华语书去上课, pergi ke kelas. Okay, 我带华语书去上课. Okay, 我带电脑去图书馆. 图书馆. Saya membawa 电脑 laptop 去图书馆, pergi ke perpustakaan. Awak nak buat thesis ke apa kan? So awak pun bawa awak punya laptop untuk bila awak pergi ke library. Sebab awak nak buat kerja kat situ. Okay. Okay, contohlah kan awak nak stay dekat rumah kawan awak. Awak nak duduk kat rumah kawan awak, nak bermalam dekat sana dalam sehari. Nak bincang assignment ke apa kan. So, nak duduk rumah orang takkan nak pinjam baju dia kan. So, awak bawa lah baju awak sebab nak tidur satu malam kan. Bawa baju tidur ke kan. Nak salin nanti. So, you can buat ayat. 我带衣服去他的家. Saya membawa baju pergi ke rumah dia. Sebab nak salin ke apa kan. Sebab nak duduk sana. Okay, so kat sini tie plus dengan objek. Kita ada 华语书, buku Mandarin, 电脑, laptop dan juga 衣服, pakaian. Okay, selain daripada objek, tie juga boleh plus dengan orang. Awak bawa siapa? Orangnya siapa? Okay, contohnya, bila awak cuti sekolah, ayah akan bawa awak pergi melancong. Pergi ke Cameron Highland ke, pergi ke Sabah ke, pergi ke KL ke. Okay, so kita berayat, Papa, 带我们去 Sabah. Betul lah kan? Sabah. Ayah membawa kami pergi ke Sabah. So kat sini, woman ialah orangnya. Orangnya kami. Ayah membawa kami pergi ke Sabah. Ayah bawa siapa? Bawa kami. 带我们. Okay. 老师带我们去图书馆. Cikgu membawa kami pergi ke library. Okay, ataupun kalau tak nak tukar
tak nak guna wamen kan, kita tukar kepada taman mereka. Cikgu membawa mereka pergi ke perpustakaan. Sebab maybe dia orang student baru kan, tak tahu library dekat mana ataupun tak tahu macam mana nak pakai kemudahan-kemudahan di library ke. So 老师 bawa mereka. Baik hati 老师 tu tak tahu 老师 mana. Saya pun tak familiar dengan UUM punya library. Sebab saya pergi UUM 2 minggu je, lepas tu dah lockdown. So tak sempat masuk library pun. Okay, saya ke perkataan 介绍. 介绍 adalah memperkenalkan. So boleh memperkenalkan orang. Contohnya awak nak perkenalkan girlfriend kepada mak ayah awak. Inilah bakal menantu mak. Inilah bakal imam saya. Memperkenalkan seseorang. Dah ada ke calon-calonnya? Ke masih lagi sedang mencari? Dalam pencarian? Dalam pemburuan? Tiba pemburuan kan? Sharifah Wahidah dah selamat dah kan? Tahniah Sharifah. Yang lain, jayo. Jangan berputus asa. Masih ada harapan. Masih lagi SEM 4 kan? SEM 5. SEM 3 pun ada kan? So, jangan berputus asa. Harapan masih ada. Sharifah dah tak boleh cari dah. Dia dah ada dah. Okay? Sharifah, diam-diam sahaja. Okay, yang lain teruskan. Okay, nanti boleh dah grad nanti, waktu hari graduasi nanti, bolehlah perkenalkan dekat mak ayah. Mak, inilah yang saya duk video call malam-malam tu. Inilah yang saya duk senyum seorang-seorang tu. Inilah bakal menantu mak. Cantik tak? Handsome tak? Memperkenalkan seseorang. 介绍. Sekejap nak padam balik. So, 介绍 boleh plus dengan orang. Awak perkenalkan siapa? Plus orang. Okay. Contohnya, 哥哥介绍他的朋友 Okay, mama. Okay, abang memperkenalkan kawan dia kepada ibu. So contohlah kan dia bawa balik kawan dia datang ke rumah. Okay, so dia mak ni lah kawan saya Ali, Abu. Abang memperkenalkan kawannya kepada ibu. Okay, memperkenalkan seseorang. Okay, selain pada orang, 介绍 juga boleh kita letak memperkenalkan tempat. Okay, memperkenalkan contohlah awak baru sampai di UUM. So langsung perkenalkan, oh ni lah UUM ditemukan pada tahun sekian-sekian. Okay, dekat sini ada berapa bangunan, berapa fakulti, ada berapa orang cikgu, ada berapa orang staff. Memperkenalkan tempat pun boleh juga. Okay, dalam buku kawan nanti, ada seseorang tu memperkenalkan sebuah syarikat kepada kawan dia. Cai Mingjie memperkenalkan sebuah Liu Gongsi syarikat pelancongan kepada kawan dia. Okay, so dia memperkenalkan. Macam introduce lah memang introduce pun memperkenalkan. Okay, next one. Jia. Jia ni ada banyak maksud. Boleh jadi masuk keluarga, boleh jadi masuk rumah. Okay, contohnya kalau awak cakap ahli keluarga. Ahli keluarga kita sebut jia ren. Ren adalah orang. Jia adalah keluarga ataupun rumah. Orang yang ada dalam rumah awak. Awak punya keluarga lah jia ren. Family members. Okay, so kalau awak nak perkenalkan, inilah family saya 老师。这是我的家人。老师，这是我的家人。This is my family. Inilah keluarga saya, mak saya, ayah saya. Okay. Tetapi dalam chapter ini, jia yang kita jumpa nanti bukan membawa masuk rumah ataupun keluarga. Ia adalah penjodoh bilangan untuk bangunan. Okay. Usually kita akan berguna jia untuk merujuk pada bangunan yang besar. Okay, big building. Bangunan yang besar. Okay, contoh kat sini kita guna perkataan jia untuk merujuk kepada sebuah syarikat. So kalau awak cakap sebuah syarikat, dia guna ijia gongsi. Ijia gongsi, sebuah syarikat. Okay. Apa lagi yang bangunan yang besar? Contohnya hospital. Hospital usually besar lah kan, sebab pesakit ramai kan. Takkanlah seorang 2 pesakit je kan. So hospital selalunya besar, so we can use ijia iyuan. Ijia iyuan, sebuah hospital. Okay. So macam mana nak tahu jia ni keluarga ke rumah ke ataupun penjodoh bilangan? So it depends on konteks ayat lah.
Seandainya jia sebelum jia ni ada bilangan, ada nombor 1 ke 2 ke 3, dan belakang dia tu ada bangunan, hospital ke, syarikat ke apa ke, so jia ni adalah penjodoh bilangan. Apabila dia diapit oleh bilangan di hadapan 1 ke 2 ke 3 dan di belakangnya ada bangunan. So dia adalah penjodoh bilangan. So it depends on konteks ayat. Okay. Kita settle this one. Turun bawah sikit. Okay, kita tengok tifang. Tifang adalah tempat. So tempat kita boleh letak adjektif di hadapan dia. Tempat yang macam mana? Tempat yang menarik ke tidak? Tempat yang besar ke tidak? Tempat yang kecil ke tidak? So you boleh plus adjektif di hadapan tifang. Untuk menerangkan tempat tu macam mana? What kind of place? Okay. 很大的地方. Tempat yang besar, tempat yang luas. 很小的地方. 小 kecil, tempat yang kecil. 很漂亮的地方. Tempat yang cantik. Contohnya macam Sabah cantik kan? 沙巴是一个很漂亮的地方. 是 Sabah ialah Sabah merupakan sebuah很漂亮的地方. Sebuah tempat yang cantik. Okay. Di dalam muka awak nanti awak akan jumpa dia cakap tempat yang menarik. 很有意思. 有意思 maksudnya interesting, menarik. 很有意思的地方. Tempat yang menarik. Nah, dia akan cakap kami telah pergi ke banyak tempat yang menarik. 我们去了很多有意思的地方. Itu ayat dalam buku kita akan jumpa lagi. Okay, man'i berpuas hati. Okay, untuk man'i ni awak boleh guna struktur A, 对 B, man'i, 很满意. Mana kata A sangat berpuas hati terhadap B. So, 对 dekat sini maksudnya terhadap. Okay, kita tak translate sebagai betul. Kan 对 pun juga masuk betul kan? Contohlah Syul dia tanya, 对吗? Betul ke? Awak dah ada girlfriend baru? 对吗? Betul ke? 对, betul-betul lah Syul. Baru je semalam. Baru je semalam dah berubah daripada single jadi dah tak single dah berpunya. Okay? So Syul yang betul ke dengan kata ada boyfriend baru? 对, betul. Okay, 对 tu memang betul, ada maksud betul. Okay? Selain itu, 对 kat sini dia ada maksud terhadap. So kalau kita translate ayat ni, A berpuas hati terhadap B. A berpuas hati terhadap B. Okay, contohnya, 我对这个地方很满意. Saya sangat berpuas hati terhadap tempat ini. Maybe tempat dia cantik, servis pula bagus, TikTok kan. So awak memang puas hatilah. 我对这个地方很满意. Ataupun langsung boleh tukar 这个地方ni kepada benda lain. 你的报告. Awak punya laporan. 老师对你的报告很满意. 老师 sangat berpuas hati terhadap laporan awak. Sebab awak buat dengan detail, dengan kemas. So, 老师 sangat berpuas hati. Okay. Seandainya 老师 tak puas hati, 老师 tukarkan perkataan 很 tu dengan 不. 不 maksudnya tidak. Okay. 老师对你的报告不满意. 老师 tidak puas hati terhadap awak punya laporan. 我对这个地方不满意. Saya tak puas hati terhadap tempat ini. So bila letak 不 je maksudnya tidak, tak puas hati. Okay, yang terakhir kita ada jin. Jin adalah penjodoh bilangan untuk pakaian. So nak cakap sehelai baju, kita letak jin di tengah-tengah antara bilangan dan juga pakaian. So dia akan jadi yi jian yi fu. Okay, kalau dua helai, kita tak boleh pakai liang. Kita boleh pakai jian, kita kena tukar jadi liang jian. Liang jian yi fu. Dua helai baju. Sebab nombor 2, okay, nombor 2, apabila dia diikuti dengan penjodoh bilangan, measure word, tak boleh guna boleh guna liang. Liang baru betul. Okay, contohnya liang jian, 2 helai. Liang ben,
2本书 2 buah buku 2件衣服 2 orang guru 2个老师 ni dia punya rules memang macam ni. Kenapa dia macam ni? Laoshi tak tahu. Memang macam ni. Laoshi pun belajar. Kalau 2 bertemu dengan penjodoh bilangan, dia akan sebut liang. Liang. Orang Cina tak sebut Nombor lain macam biasa. Okay, macam 2 buah syarikat. Okay, 2 buah syarikat. 2家公司 2家公司 2 buah syarikat. Okay, so ini adalah perkataan-perkataan yang kita belajar dalam bab yang kedua. Okay, sekarang Laoshi nak you all tengok perkataan untuk warna. Laoshi bagi masa untuk awak tengok warna ni dahulu. Sekejap lagi Laoshi nak tanya warna-warna ni dalam bahasa Mandarin. Okay, take your time first. Okay, sekarang Laoshi nak bagi you all tengok satu video berkenaan dengan warna. Kita 学颜色吧，准备好了吗？红色、黄色、蓝色、紫色。红色、黄色、蓝色、紫色站起来。红色、黄色、蓝色、紫色转个圈，高高的举起手。红色、黄色、蓝色、紫色坐下吧。绿色。橙色、黑色、白色、绿色、橙色、黑色、白色站起来。绿色、橙色、黑色、白色转个圈，高高的举起手。绿色、橙色、黑色、白色坐下吧。金色、银色、粉色、棕色。金色、银色、粉色、棕色站起来。金色、银色、粉色、棕色转个圈，高高的举起手。金色、银色、粉色、棕色坐下吧。站起来，转个圈，举起手，坐下吧。我们知道所有颜色啦。Okey, saya dah habis video ni. Okay, Laoshi nak tanya. Tiba masa untuk soalan. Sekejap, tak nampak. Okey. Okey, Laoshi nak tanya. Warna merah. How to say that in Chinese? Right. 红色、红色非常好。这个呢？ Yang ni? Kuning, kuning. 黄色、黄色，对的，黄色。biru? 蓝蓝色、蓝色，对的，biru 蓝色。Purple, how to say purple in Chinese? 色。紫色，对，紫色。Okay, actually bila nak sebut warna tu, awak kena sebut dengan se dekat belakang tu. Sebab se kat belakang tu maksudnya warna. So bila kita sebut hong se means warna merah. Zi se warna purple, warna ungu. Okay, lan se warna biru. So sebut sekali. Tambah se dekat belakang tu you all punya yang lama dia tak ada se kan? Tapi yang baru ni Laoshi dah tambah se dah. Okay, dah update dah. Sebelum kita sebut, pastikan sebut dengan se di belakang tu. Okay, next one kita ada warna hijau. 绿色、 Yes, 绿色.
绿色warna hijau. Okey, kalau di China banyak guna 绿色, tapi di Malaysia akan pakai 青色. 青色. Dua-dua tu betul, cuma kebiasaan orang lah berbeza. Okay, next one, colour orange. 橙这样色，橙色很好。kalau tak sure boleh tengok modul, don't worry. Ini bukan test. 橙色 warna orange. Okay, warna hitam. Black. 黑色，黑色，黑色非常好。下一个 putih. 白色，白色，白色，对的，白色 warna putih. Okay, this one tak ada dalam modul. Dia adalah warna gold. Warna emas. Emas tersebut 金色. 金, J-I-N, 金 S-E 色, 金色, warna emas. Awak boleh tulislah kat situ. Tapi make sentence tak boleh guna 金色sebab tak ada dalam modul. Okay, this one anggap sebagai ilmu tambahan. And then this one dia sebut tadi 银色. 银色 adalah warna silver. Okay, dia tak sama dengan grey. Kalau grey warna kelabu ialah 灰色. 灰色 warna kelabu. This one adalah warna grey. 银色. Okay, next one warna pink. Blackpink. Pink sebab apa? 粉色，粉红色，对的。Okay, dan terakhir warna coklat. 褐色，褐色, yes. Okay, ada certain kalau dalam buku awak tulis 褐色, tapi dalam video ni disebut 棕色. Actually dua-dua betul. 棕色betul, 褐色pun boleh. Tapi bila awak nak buat ayat, pastikan awak guna yang dalam modul, iaitu 褐色. 褐色. Okay, so kita dah settle this one. Okay, next one 老师nak tanya. Barang 老师, I want you to tell me what is the colour of my stuff. Ready? Alamak, tak nampak dah pula. Buat background ni. Okay, this is my bag. Handbag, 手提包。这是我的手提包。我的手提包是什么颜色？ warna apa? Saya punya handbag. 黑色，黑色，对的。黑色的手提包 handbag. 下一个，我的手机 dia punya casing dia. Bukan bunga dia dia punya ni, belakang ni. 什么颜色？银色，黑色，白色，白色bunga dia. This one. 白色， Tak tahu warna apa. This is actually lah. Asalnya warna hijau. Tapi dah macam dah luntur dah warna dia. tak nampak. Bukan 灰色 sebenarnya. Maybe sebab warna dia dah luntur. But it's okay, kita tengok warna yang asal. Original. 什么颜色？啊，红色， Merah, 红色. Jenama apa ni? iPhone ke? Saya bukan Huawei. iPhone. Saya Oppo. This one saya beli tahun 2018 di China. Di Beijing. So made in China. Tak mampu nak beli iPhone. Okay, saya punya buku ni planner. 什么颜色？绿色，绿色，对的，warna hijau. Benda lagi? 我的笔 saya punya pen 什么颜色？紫色，紫色，对的。Warna purple. Alright. Okay, last one kita tengok dalam buku punya this one passage and then we end our class. Okay, this is the last part lah Okay, 老师 akan bacakan dahulu, lepas tu 老师minta you all translate. Itu saja untuk hari ni. Okay, 来我们一起看看这个短文。短文 adalah passage. 上个星期我带家人去中国旅游，蔡明杰介绍了一家旅游公司给我，我和家人去了很多有意思的地方，我们对旅游公司的安排很满意，我很感谢明姐，所以我打算买一件红色的衣服给他。Okay, 老师minta you all baca dan translate.
Okay, ayat yang pertama, Amir Rahman ada tak? Ada doktor. Okey, Lai. Jangan panggil saya doktor. Panggil saya Lausha saja. Oh, Lasha. Okey. tak ambil PhD lagi. InsyaAllah. Doakan. Okey. Okey, Amir. Nak panggil Amir ke Rahman ni? Amir. Amir, okey. Awak baca ayat yang pertama sampai Liyo and then translate kan. 上个星期我的家人护送过旅游。Means last week I take my family members to go China to Okay. travel. To travel. Okey, 很好。上个星期maksudnya minggu lepas. Last week, minggu lepas. 我带家人, saya membawa. I take my family. 我带家人去中国, pergi ke China. Buat apa pergi China? 旅游, untuk melancong. 好，下一个来 Azrin Natasha. 摘名记介绍礼仪家旅游公司给我。Perkenalkan satu pelancongan kepada saya dalam keluarga saya. Betul ke? Memperkenalkan apa sekali lagi? Satu ejen pelancongan. Okey. Betul. Okay, so kat sini ejen tu kita tukar kepada syarikat lah, syarikat pelancongan sebab Gongsi means company. Okay, syarikat, company. So Chan Mingjie adalah nama orang, seseorang yang bernama Chan Mingjie, nama orang. 介绍了 telah memperkenalkan 一家 sebuah 旅游公司 syarikat pelancongan, agensi pelancongan pun betul je. Okay. Agensi pelancongan or syarikat pelancongan kepada saya. 给我 kepada saya. Okay, sambung. Lai Fatin Hazira. 我和家人 Fatin ada tak? Fatin Hazira. Tak ada Farah Hanis. Saya dan ahli keluarga pergi banyak sangat tempat menarik. Betul, 很好。我和家人 saya dan ahli keluarga saya telah pergi ke banyak tempat yang menarik. 很多 means banyak. Banyak tempat yang menarik. Okay, sambung. Izaz. Izaz ada tak? Ada Lausha. Boleh baca kan? 我们对旅游公司的安排很满意。Kami sekeluarga. Kami betul. Kami 对 maksudnya terhadap. terhadap apa benda tu? 旅游公司 syarikat. pelancongan. Yes. Syarikat pelancongan punya ampai adalah perancangan. Perancangan. Okay, 满意, 很满意. Sangat berpuas hati. Betul. Bagus. Sangat berpuas hati. Kami sangat berpuas hati terhadap perancangan syarikat pelancongan. Macam diorang plan lah hari pertama buat apa, aktiviti apa, pergi tempat mana, makan apa. So diorang dah plan dah. Hari first, hari second, hari third. Duduk hotel mana. Semua tip-top lah servisnya. Jadi mereka sekeluarga sangat berpuas hati terhadap perancangan syarikat pelancongan. Yang terakhir, Lai Fikri. Ada tak Fikri Fairuz? Ada Nur Ashiki? Oh tak ada. Kenapa? Mic rosak ke? Fikri? Tak ada. Okay, next one. Internet slow. It's okay. Saya agak like Nur Ashikin ada tak ayat yang terakhir? Tak
Tak ada Syafiq Rozmi? Tak ada. Rabiatul? Rabiatul Saniah. Cepat nak habis kelas ni. Last sentence. Saya baca je Kau lah. volunteer. Silakan. 我很感谢敏捷，所以我打算买一件红色的衣服给她。很好. Siapa maksudnya tu? Saya sangat berterima kasih pada Minji. 所以 so tak ingat. So, jadi? So jadi saya belikan dia merah punya baju. Nak beli dekat dia. Okay, 很好. Very good. Okay, betul. Terima kasih Amirul. Okay, maksudnya saya sangat berterima kasih. 很感谢. Sangat berterima kasih kepada Ming Jie. 所以kat sini maksudnya jadi, maka, so. Okay. Bila saya berterima kasih kepada Ming Jie ni, jadi sebagai menunjukkan rasa terima kasih kepada Ming Jie, jadi saya bercadang. Taswan maksudnya bercadang. So, dia plan. Dia bercadang untuk membeli sehelai baju yang berwarna merah kepada Ming Jie. Dia plan to buy red t-shirt for Ming Jie. Okay. Alright, itu sahaja untuk hari ini. So, kita dah settle revision bab yang kedua, level 2. Okay, next week insyaAllah kita akan masuk level 3. So, siapa yang tak print out modul lagi, boleh print out modul level 3. Okay. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Kalau tak ada soalan, you all boleh leave. Yang tak scan lagi, boleh tunggu sekejap. Okay, Assalamualaikum semua. Zaijian. Bye-bye. 谢谢老师。谢谢老师。Sama.